Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fasal yang seterusnya dalam bab Ramadan, iaitu wisal. Pusat 203, wisal. Samu wisal, dia panggil puasa wisal. Puasa wisal ni adalah maksudnya orang tu tidak berbuka pada waktu yang sepatutnya dia berbuka. Sepatutnya kita berpuasa, kita berbuka pada waktu maghrib, seperti yang kita telah bincangkan sebelum ni. Iaitu puasa itu, iaitu kita menahan diri dari makan dan minum daripada terbit fajar, iaitu fajar sadiq waktu subuh, sampai tenggelam matahari, iaitu ketika waktu maghrib. Namun di sana ada hukum berkenaan dengan puasa wisal. Puasa wisal ni iaitu puasa orang yang dia sambung puasa dia tak berbuka-buka sampai waktu yang dia nak berbuka. Itu wisal. Wisal. Apa hukumnya? Makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diberi makan oleh Rabbku dan diberi minum. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia buat puasa wisal ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia lakukan puasa wisal, iaitu Nabi dia tak berbuka pada waktu maghrib. Jadi nanti kita akan tengok di sana ada larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada puasa wisal, tapi Nabi sendiri buat. Mari kita bacakan. Iaitu beliau sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang tidak dikhususkan pada bulan-bulan lainnya. Hingga terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan wisal pada bulan Ramadan untuk meluangkan waktu-waktu malam dan siang untuk beribadah. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi tak berbuka, sebab bagi Nabi buka tu dia nak isi waktu berbuka, waktu makan dan lain-lain tu untuk kita beribadah. Macam kita buka puasa je dah 40 minit, more lagi 30 minit, sahur lagi. Lepas tu tak sempat khatam Quran. Alasan dia nak sediakan buka puasa, nak sediakan sahur dan lain-lain, ya. Jadi Nabi SAW dia melakukan wisal untuk menambahkan waktu untuk beribadah. Namun beliau SAW melarang para sahabatnya melakukan wisal. Nabi buat wisal, tapi Nabi larang sahabatnya buat wisal. Maka mereka bertanya kepadanya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau melakukan wisal ya Rasulullah. Engkau larang tapi engkau buat ya Rasulullah. Beliau bersabda, lastu kahayatikum inni abitu, atau fi riwayat inni adallu inna rabbi yut'imuni wa yasqini. Aku tak seperti kamu, sesungguhnya aku melewati waktu malam, iaitu sentiasa di sisi Rabbku, dia memberiku makan dan memberiku minum. Maksudnya Nabi walaupun dia tak berbuka, tapi Allah Ta'ala masih lagi bagi makan dan bagi minum kat dia. Macam mana tu? Tak berbuka tapi bagi makan dan bagi minum. Tak berbuka tapi Allah Ta'ala bagi makan dan bagi minum. Nanti kita akan bincang masalah ni. Para ulama' berbeza pendapat dalam memahami makanan dan minuman yang disebut pada hadis, sehingga melahirkan dua pandangan. Maksudnya, apa maksud bila Nabi kata Allah Ta'ala bagi makan dan bagi minum? Adakah bagi makan secara hakikinya, bagi makan dan minum, ataupun ada makanan dan minuman lain yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, ia adalah makanan dan minuman secara indrawi. Maksudnya makanan yang fizikal lah, bagi mulut, ya. Mereka berkata inilah makna hakiki dan lafaz tersebut, sementara tidak ada alasan untuk membawanya pada makna yang lain. Maksudnya Allah Ta'ala bagi makan dan bagi minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, maksudnya adalah apa-apa yang dijadikan Allah untuk mengenyangkan beliau sallallahu alaihi wasallam berupa makrifat kepadanya. Makrifat apa pula ni, ya? Macam tarikat dia punya ni kan. Makrifat ni adalah bila dia dah kenal Allah Ta'ala, dia dah tahu Allah Ta'ala, dia dah rapat dengan Allah Subhanahu Ta'ala, dia rasa kenyang walaupun tak makan. Macam tu. Macam kita lah, kadang-kadang bila kita khusyuk sangat buat satu benda tu, hilang kita punya rasa lapar. Contohnya apa? Macam kadang-kadang orang yang masak tu nak buat air raya, nak buat kuih, kadang dia lupa makan tu tak? Nak buat kuih, lupa tak makan lagi rupanya. Padahal dah masak, sebab dia dah, otak dia tu terlalu fokus sangat, asyik sangat. Macam itulah dia makrifat kepadanya, serta apa yang memenuhi hatinya
berupa kelazatan bermunajat kepada Allah, kesejukan matanya di dekatnya. Kan dia kata wajulat qurratu aini fi salah, dan menjadikan kesejukan matanya ketika salat, kenikmatan dalam mencintainya, kerinduan kepadanya, serta hal-hal yang menyertainya di antara makanan hati, kenikmatan roh dan kesejukan mata, kecerahan jiwa, roh dan hati lebih dengan sebab makanan paling bagus dan bermanfaat. Bisa saja menguatkan hingga seorang tidak perlu lagi kepada makanan jasad selama beberapa waktu. Seperti dalam syair di bawah, tak payah baca lah. Syair itu dia terjemah, dia tak sedap syair dia. Barang siapa memiliki sedikit saja percubaan dan kerinduan, nescaya ia mengetahui bahawa dengan makanan hati dan roh, jasad tidak lagi perlu kepada kebanyakan makanan haiwani. Haiwani maksudnya makanan fizikal lah. Terutama seorang yang bergembira dan senang kerana mendapatkan apa yang dia cari, sungguh matanya akan terasa sejuk dengan kekasihnya, merasa nikmat di dekatnya dan redha kepadanya, kelembutan sang kekasih dan hadiah-hadiahnya sampai kepadanya setiap waktu. Sementara kekasihnya menyambutnya dengan penuh ramah, perhatian dan urusannya, menghormatinya dengan penuh penghormatan serta kecintaan sempurna untuknya. Bukanlah hal-hal seperti ini merupakan makanan paling hebat bagi sang pencipta? Bukankah sepatutnya? Lalu bagaimana dengan kasih yang tidak ada sesuatu lebih agung daripadanya? Tidak ada yang lebih hebat dan indah, yang tidak boleh lebih sempurna. Tidak ada yang lebih hebat dan indah, tidak boleh lebih sempurna daripadanya. Tidak ada yang lebih hebat kebaikannya jika hati pencinta telah dipenuhi kecintaan kepadanya, di mana kecintaan pada sang kekasih telah menguasai seluruh relung dan bahagian-bahagian hati serta anggota sang pencinta. Kecintaan pada kekasih telah menancap jauh ke lubuk si pencinta. Demikianlah keadaannya bersama kekasihnya. Kita bila kita baca tak rasa apa, betul tak? Kalau kita baca perenggan ni, kita tak rasa apa-apa. Kita rasa macam apa dia cakap ni, cinta apa semua. Bagi kita tak rasa cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cinta kita kepada Allah ni cinta yang part time saja, ya? Betul tak? Cinta kita kepada Allah bukan kecintaan yang sempurna. Kita tidak mencintai Allah Ta'ala lebih daripada mak kita, lebih daripada anak kita, lebih daripada kasih kita. Kita lebih cinta diri kita daripada Allah dan Rasulnya. Contohnya bila kita buat benda, kita mesti utamakan kehendak kita dulu daripada kehendak Allah. Maksudnya kita belum lagi mencintai Allah Ta'ala. Sebab itulah Nabi SAW dalam hadis sahih, Nabi sebut tidak ada seorang itu merasa kemanisan iman sehingga melakukan 3 perkara, iaitu ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahima, bahawa Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dicintai daripada dirinya sendiri dan selain daripadanya. Sebab tu bila kita baca ni, kita tak rasa apa yang Nabi SAW rasa. Sebab tu Ibn Qayyim mungkin dia rasa. Sebab tu dia boleh karang satu perenggan penuh pasal kekasih menyambutnya lah apa semua. Kita baca benda ni, kita tak rasa apa. Ini penyakit hati yang ada pada kita lah. Ini sama juga lah. Bukankah pecinta seperti itu di kekasihnya akan diberi makan dan minum siang maupun malam? Oleh kerana itu beliau SAW bersabda, aku sentiasa berada di Rabbku, di sisi Rabbku, dan memberi makan dan minum. Itu pendapat ni. Maksudnya Nabi tak rasa apa lah, senangnya Nabi tak rasa lapar. Sekiranya yang dimaksud adalah makan dan minum bagi mulut, tentu tidak dinamakan berpuasa, betul tak? Kalau Allah Ta'ala bagi dia makan dan minum melalui mulut, taklah namanya dia puasa wisal, dia buka lah maksudnya, betul tak? Puasa wisal ni dia tak makan, tak minum. Jadi yang dimaksudkan wisal sini adalah diberikan tak makan, tak minum, dan diberi kekenyangan pada perutnya dengan merasa rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi ketika para sahabatnya berkata kepadanya, sesungguhnya engkau melakukan wisal, tentu beliau SAW akan menjawab, aku tidak melakukan wisal. Sebab Nabi makan kan, bukan malah mengatakan, aku tidak seperti keadaan kamu, aku tak macam kamu. Kita tak macam Nabi, kita tak boleh rasa kenyang dengan zikir, kita kena makan. Bahkan kalau tak makan, tak boleh zikir, tak boleh sembahyang lepas tu. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menyetujui perkataan mereka yang menisbahkan wisal kepadanya. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam hanya memupus kesetaraan antara dirinya dengan mereka dalam hal itu. Yang itu maksudnya kita tak sama. Dan beliau menjelaskan adanya perbezaan, seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Umar, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan wisal di bulan Ramadan, dan orang pun turut melakukan wisal. Maka beliau SAW melarang mereka
Lalu dikatakan kepadanya, engkau melakukan wisal. Beliau pun menjawab, sungguhnya aku tidak seperti kamu. Poinnya itu, aku tak seperti kamu. Sungguhnya aku diberi makan dan diberi minum. Ada pun riwayat, matan riwayat Imam Bukhari terhadap hadis ini, Rasulullah melarang melakukan wisal. Mereka berkata kepadanya, sesungguhnya engkau melakukan wisal. Beliau bersabda, sesungguhnya aku tidak seperti kamu. Sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum. Sama juga Sahih Bukhari. Dan as-sahihain daripada hadis Abu Hurairah Rasulullah melarang melakukan wisal. Maka seorang lelaki di kalangan kaum muslimin berkata, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah melakukan wisal. Rasulullah berkata, siapakah di antara kalian sepertiku? Ada lafaz lain, sesungguhnya aku melewati waktu malam, diberi makan Rabbku dan diberi minum. Jadi poinnya sekarang ni, Nabi tak sama dengan kita. Itu poinnya. Lepas tu para ulama kata wisal ni khas untuk Nabi SAW sahaja. Nabi je boleh buat masa wisal. Kita tak digalakkan wisal. Begitu pula ketika Nabi SAW melarang mereka melakukan wisal, dengar cerita ni, maka mereka enggan berhenti. Mereka tak nak ikut cakap Nabi. Takkan para sahabat tak ikut cakap Nabi kot. Dengar. Akhirnya Nabi SAW melakukan wisal dengan mereka satu hari, kemudian hari berikutnya, kemudian mereka melihat hilal. Saat itu Rasulullah bersabda, sekiranya hilal belum muncul, nescaya aku akan menambah untuk kalian. Maksudnya dah nampak anak bulan yang barulah. Anak bulan apa? Anak bulan raya, hilal. Jadi bila mula-mula para sahabat dia tak nak juga berhenti daripada wisal, sebab dia nak macam Nabi juga. Okey, dengar, mereka tak nak melakukan wisal. Mereka nak buat wisal tu bukan sebab mereka lawan cakap Nabi, tapi dia nak jadi macam Nabi. Sebab mereka anggap bahawa larangan Nabi itu bukannya sebab larangan bentuk pengharaman. Nabi larang sebab kesian dekat dia. Masa korang ni tak payahlah buat, korang makan, minum lah. Jadi para sahabat dia anggap benda tu bukan larangan secara pasti. Jadi oleh sebab itu, sebahagian daripada mereka tetap juga buat wisal. Akhirnya Nabi buat macam mana? Nabi puasa dengan mereka 3 hari turut-turut tak buka puasa. Akhirnya baru mereka terkesan dengan puasa wisal, tak makan, tak minum. Akhirnya baru mereka menyesal. Baru mereka lepas tu mereka tak buat wisal lagi. Itu Nabi kata apa? Kalaulah bukan kerana tibanya anak bulan yang baru ni, dan saya aku tambah lagi sebagai hukuman ke atas engkau, sebab engkau tak nak buat, tak nak berhenti daripada wisal. Faham tak cerita saya ni? Tak maaf, saya demam dah ini. Suara tak sedap. Pada lafaz lain, sekiranya bulan belum berakhir atas kita, dan saya aku akan melakukan wisal, agar mereka yang berlebihan itu meninggalkan sikap mereka. Dengar ni? Nabi marah. Nabi anggap itu berlebihan. Maksudnya apa yang tak ikut sunnah Nabi SAW itu dianggap sebagai berlebihan. Nabi tak kasih buat wisal, kita janganlah buat wisal. Okay? Atau beliau mengucapkan, semuanya kalian tidak sama sepertiku, aku sentiasa diberi makan Rabbku dan diberi minum. Okey. Beliau SAW mengabarkan dirinya diberi makan dan diberi minum, padahal beliau melakukan wisal menyambung puasa. Lalu beliau SAW mengerjakan perbuatan mereka dengan bentuk hukuman ke atas mereka dan membuktikan ketidakmampuan mereka. Sekiranya beliau SAW makan dan minum, maka tentu yang demikian tidak dianggap sebagai hukuman. Ini masih lagi perbincangan berkenaan dengan wisal tadi, Nabi punya wisal lah. Bukan pula membuktikan ketidakmampuan dan bahkan tidak dinamakan wisal. Bukan itu sudah cukup dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW melarang melakukan wisal sebagai wujud kasih sayangnya terhadap umat. Ini sebab Nabi larang kita buat wisal sebab kesian dekat umat dia. Sayang. Dan beliau SAW mengizinkan wisal menyambung puasa hingga waktu sahur. Jadi kalau maksimum nak buat juga wisal sehingga waktu sahur saja. Ini pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi kalau tak nak buka waktu maghrib, boleh sampai paling maksimum hanyalah waktu sahur saja. Lebih daripada itu tak digalakkan. Itu mengikut pendapat Ibnu Qayyim. Kalau mazhab Syafi'i, kita akan tengok bawah ni, tak digalakkan. Dan subuh juga buka pada waktu maghrib. Baca bawah ni, perbezaan tentang hukum dan sikap penulis menguatkan pendapat yang membolehkan wisal
dari waktu sahur sehingga waktu sahur yang berikutnya. Okey, jika dikatakan apakah hukum masalah ni, apakah hukum wisal? Apakah wisal boleh, haram atau makruh? Dijawab oleh para ulama berbeza dalam masalah ini dan menghasilkan 3 pendapat. Ada 3 pendapat berkenaan dengan puasa wisal. Pendapat yang pertama, dibolehkan jika seseorang mampu melakukannya. Maksudnya wisal secara mutlak, tak buka langsung sampai besok hari, boleh. Pendapat ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Zubair dan selain daripada kalangan salaf. Adapun Ibnu Zubair biasa melakukan wisal menyambung puasa sehingga berhari-hari. Masya-Allah. Di antara hujah pendukung pendapat ini bahawa Nabi SAW melakukan wisal bersama para sahabatnya. Nampak tak yang kita baca sebelum ni? Nabi larang, kerana Nabi buat kan, sampai masuk bulan raya Syawal, Nabi buat wisal. Padahal beliau SAW sebelumnya telah melarang mereka melakukannya. Faham tak isu ni? Kan sebelum ni Nabi larang jangan buat wisal. Dia pun nak puasa wisal juga. Dan dia kata, okey jom kita puasa wisal sama-sama sampai 3 hari. Tak langat last kali dah, tak langat sangat dah. Nasib baik last day tu dah masuk raya. Jadi nampak tak, mula-mula Nabi larang, kemudian Nabi buat dengan mereka. Jadi pendapat yang pertama kata, nampak Nabi buat dengan mereka. Kalau larangan tu bentuk haram, biasanya Nabi tak kasih buat. Faham tak? Kalau tu pendapat dia kata boleh. Dalam Sahihain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau melarang puasa wisal dan bersabda, "Sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian. Ketika mereka enggan berhenti, maka Nabi SAW melakukan wisal bersama mereka di suatu hari, kemudian hari yang berikutnya." Perbuatan Nabi SAW melakukan wisal bersama para sahabatnya berlangsung sesudah beliau melarangnya. Sekiranya larangan itu berindikasi haram, tentu para sahabat tidak akan enggan berhenti, dan Nabi SAW pula tidak menyetujui perbuatan mereka. Mereka berkata, ketika para sahabat mengajarkan wisal sesudah dilarang dan Nabi SAW mengetahui dan menyetujuinya, maka diketahui bahawa larangan itu hanyalah sebagai wujud kasih sayang atas mereka dan keringanan. Sementara Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW melarang melakukan wisal sebagai rahmat ke atas mereka. Ini dikutip Al-Bukhari dan Muslim. Okey, faham pendapat yang pertama ni? Pendapat pertama ni boleh. Pendapat yang kedua pula, tidak boleh melakukan wisal secara mutlak, langsung tak boleh. Di antara mereka yang berdapat seperti ini adalah Imam Malik, Abu Hanifah, Al-Syafi'i dan Al-Thawri rahimahumullah. Ibn Abdul Bar berkata menukil pendapat mereka, sesungguhnya mereka tidak memperbolehkan wisal bagi seorang pun. Aku Ibn Qayyim katakan, Imam Al-Syafi'i rahimahullah menyatakan buatan itu makruh. Kemudian para sahabatnya berselisih apakah yang dimasukkan makruh dalam konteks haram atau hanya menyelisihi yang lebih utama. Ada 2 pendapat di kalangan mereka. Bila Imam Syafi'i kata makruh, kataan salaf pada orang yang awal, makruh tu boleh buat masuk haram juga. Okay? Hatta dalam Quran dan hadis Nabi SAW bila sebut kariha atau yakrahun, maksudnya haram. Jadi anak murid Imam Syafi'i, dia tak pasti. Bila Imam Syafi'i kata makruh tu makruh macam kita faham sekarang ni, iaitu kalau buat tak dapat pahala, kalau tinggal dapat pahala, betul tak? Ataupun makruh dengan maksud dibenci, iaitu diharamkan. Okey. Kelompok yang mengharamkan wisal berhujah dengan larangan Nabi SAW, dan mereka berkata larangan yaqtadi at-tahrim, larangan boleh bawa maksud pengharaman. Bila Nabi kata apa? La taqrabus salah wa antum sukara, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Itu larangan. Bila larangan berbentuk haram. Itu juga bila Nabi larang jangan kamu puasa wisal, bila larangan, kaedah fiqah bila sebut larangan itu bawa maksud haram, melainkan ada dalil yang lain menunjukkan boleh. Mereka berkata pula pernyataan Aisyah sebagai wujud kasih sayang atas mereka tidak menghalangi haramnya perbuatan itu, bahkan mengukuhkannya, kerana termasuk wujud kasih sayangnya atas mereka adalah mengharamkan perbuatan itu bagi mereka. Betul tak? Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala haramkan zina? Sayang kat kita lah, tak nak kita
bercampur nasab pula Allah Ta'ala haramkan minum arak, sebab sayang kat kita lah. Jadi perkataan rahmat dan kasih sayang tu bukan dalil bahawa benda tu tak haram. Okay? Sebab sebelum ni pendapat yang pertama tu kan, dia kata sebab rahmat dan kasih sayang. Kalau rahmat dan kasih sayang maksudnya tak menunjukkan benda tu haram, benda tu harus saja. Tak, ini dibantah oleh pendapat Imam Syafi'i dan lain-lain. Bahkan semua larangan beliau SAW adalah wujud kasih sayang, pencegahan dan perlindungan atas umat. Nampak? Mereka menambahkan, ada pun perbuatan beliau SAW yang melakukan wisal bersama para sahabatnya setelah adanya larangan. Ni nak jawab pula. Tadi pendapat yang kata boleh wisal tadi, dia kata sebab Nabi wisal selepas larangan. Betul tak? Habis tu nak jawab macam mana? Jadi pendapat Imam Syafi'i dan sebahagian yang kata macam ni, Nabi buat dengan sahabatnya lepas dia dilarang tu supaya nak bagi dia perasa. Bukan maksud Nabi redha, nak bagi dia rasa. Ambil kau tak nak buka kan, rasa tak berbuka pada 2-3 hari, kau dah tak tahan dah. Dalam 2 hari nasib baik masuk Syawal, kalau tidak pingsan dia pun. Okay? Itu maksudnya. Itu jawapan pendapat Imam Syafi'i. Dia kata ada pun perbuatan beliau SAW yang melakukan wisal bersama para sahabat setelah adanya larangan bukan sebagai persetujuan atas perbuatan mereka. Sebab bagaimana dikatakan persetujuan sementara sebelumnya beliau melarangnya? Akan tetapi perbuatan ini lebih bersifat sebagai tekanan dan hukuman. Beliau sallallahu alaihi wasallam mentolerir apa ni? Lain macam bunyi ni. Maksudnya menghukum mereka. Mereka melakukan wisal setelah ada larangan demi maslahah penerapan larangan itu sendiri. Ialah tu kot. Mempertegas pencegahan atas perbuatan mereka dan menjelaskan hikmah larangan dengan menampakkan mafsadah, kerosakan di balik perbuatan yang dilarang tersebut. Mafsadah tu kerosakan. Jadi Nabi sengaja puasa dengan mereka supaya mereka rasa mafsadah, keburukan tak berbuka tu, keburukan wisal tu. Tindakan ini lebih efektif membuat mereka menerima larangan dan meninggalkan perbuatan tersebut. Nampak? Supaya dia perasa sendiri. Ni kesan puasa wisal. Kerana bila tampak bagi mereka akibat wisal dan mereka merasakan kebosanan dalam beribadah. Betul tak? Kita ni seronok puasa sebab ada buka puasa, betul tak? Cuma kalau tak ada buka puasa mesti bosan kita. Atau boleh kurma, kata. Boleh kurma. Lain tak boleh, air bandung tak boleh, air selasih tak boleh apa. Okay? Mesti kita bosan, betul tak? Kerana bila tampak bagi mereka akibat wisal dan mereka merasakan kebosanan dalam beribadah serta mengurangi yang lebih penting di antara urusan agama berupa kekuatan dalam melaksanakan perintah Allah. Kekuatan, kita ada kekuatan dengan makan tu. Khusyuk, khusyuk menunaikan fardu-fardunya. Bila tak lapar, khusyuk lah. Dan memenuhi hak-hak yang nampak dan batin. Hak-hak nampak maksudnya hak-hak badan kita. Inna li badanika alaika haqqan, kan Nabi kata kan, inna li badanika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan wa li zawjika alaika haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqah. Maka Nabi kata pada badan kamu ada hak, pada isteri kamu ada hak, pada anak-anak kamu ada hak, keluarga kamu ada hak, maka bagilah hak. Lepas tu kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bila huraikan hadis ni, kata kalau seorang itu tengah panas, dia ambil, dia berteduh di bawah tempat berteduh, maka dia telah menjalankan hadis Nabi SAW tadi, telah memberikan hak badan. Itu juga hujan, nak pakai payung. Kenapa kita pakai hujan pakai payung? Nak berikan hak badan kita. Kenapa kita makan vitamin, makan makanan berkhasiat? Hak badan. Maka dapat sunnah. Kalau kita niat macam tu, maka dapat pahala. Sementara rasa lapar yang sangat akan menafikan hal-hal itu dan menghalangi seorang hamba dengannya, apatah lagi macam kita ni. Dan saya jelas bagi mereka hikmah larangan wisal dan masadah bagi mereka berbeza halnya dengan Nabi SAW. Mereka berkata persetujuan beliau SAW atas mereka melakukan wisal kerana masalah tersebut tidaklah lebih hebat dari persetujuannya terhadap perbuatan Arab Badawi yang kencing dalam masjid. Tahu kan kisah hadis tu kan? Biasa kalau kita ngaji kitab Taharah mesti lalu hadis ni.
Tapi bagi siapa yang belum pernah dengar, iaitu seorang Arab Badui telah kencing dalam masjid. Ada bawah tu, kita baca bawah tu, 377. Hadis daripada Anas bin Malik bahawa seorang Arab Badui kencing dalam masjid, maka sebagai orang berdiri untuk mencegahnya. Namun Rasulullah SAW bersabda, biarkanlah dia dan jangan putuskan kencingnya. Nampak Nabi biarkan dia kencing tak? Sedangkan kencing dalam masjid tu benda yang keji, betul? Tapi kalau dapat kerana masalah yang lebih besar. Masalah dia kalau kamu kejar dia nanti pertama satu kencing bertabur. Atau katakanlah dia boleh tahan kencing dia, mudarat pada orang tu pula sebab tahan kencing. Jadi Nabi tak nak ada. Yang ketiga, susah nak bersihkan. Okay. Yang keempat, orang tu Arab Badui, dia baru masuk Islam. Jadi nak tunjukkan akhlak Nabi Muhammad SAW tentang ni. Jadi ada banyak benda di situ. Jadi Nabi biarkan. Macam tu juga dengan kes orang puasa wisal ni. Bila Nabi biarkan orang tu kencing dalam masjid, adakah maksudnya kita boleh kencing dalam masjid? Tak. Bila Nabi biarkan mereka melakukan wisal, adakah maksudnya Nabi suruh mereka buat wisal? Tak. Nabi nak ada masalah yang lebih besar, Nabi suruh mereka rasa sendiri bila kamu buat wisal tadi. Faham tak? Demi masalah melunakkan hatinya supaya tidak lari dari Islam. Tidak perlu lebih agung daripada persetujuannya terhadap orang yang keliru salat, di mana beliau SAW mengatakan padanya, pada mereka perbuatannya bukan salat dan pelakunya tidak dianggap salat. Kan orang tu dia salat, Nabi biar je. Dah habis Nabi kata kau tak salat lagi. Dia buat balik salat. Kemudian Nabi kata kau tak salat lagi. Sampai 3 kali dia dah penat, ya Rasulullah, bagi tahulah aku apa yang silap. Kerana Nabi nampak, Nabi biarkan dia, kenapa? Supaya dia dapat rasa kesan buat solat tak betul tu. Lepas ni bila Nabi tegur, dia akan sedar, oh ini punya silap aku. Bahkan ia adalah solat yang batil dalam tinjauan agama. Namun Nabi tetap menyetujuinya, membiarkannya, menjaga solat tersebut demi maslahah pengajaran dan kesiapan orang yang itu sesudah menerima sesudah solat. Tahu kan hadis tu kan? Kalau itu solat tak betul, Nabi kata innaka lam tusall. Solat lagi, sekali lagi innaka lam tusall. 3 kali innaka lam tusall. Nabi kata kalau nak salat berdiri betul, tamakninah, takbir, apa semua dengan tempat, hatta tatma'inna raki'ah wa idza sajadta kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajida, tamakninah dan lain-lain. Orang tu sembahyang cepat sangat. Dan Nabi nampak, Nabi biar kena solat dalam keadaan salah tadi. Sebab apa? Supaya pengajaran bagi dia. Lepas tu bila dia buat solat tu banyak kali tak jadi, Nabi kata jangan buat laju-laju lagi, kena tamakninah, dia akan melekat dalam hati dia. Macam tu lah dia. Macam kita ngaji lah dulu kan, kita ngaji ustaz kita, ulang balik, ngaji salah, ulang balik, sebab nak menangis kita, betul tak? Salah, ulang balik. Kita mengaji, rasa dah betul lah, ulang balik, dah rasa saya nak menangis tu, baru kata kamu silap kat sini. Tak, kamu tak pernah ke tengok macam ni silap? Guru kami juga, kami tengah baca itu, masa kami kat Usti tu, baca salah, ulang balik, baca salah, ulang balik, sampai 4-5 kali. Tension kita. Last kali baru dia bagi tahu mana salah. Sampai sekarang melekat dalam kepala. Macam itulah cerita itu Nabi SAW buat macam itulah sebenarnya. Semua tindakan demikian lebih efektif dalam pengajaran. Mereka berkata, Nabi SAW telah bersabda, apabila aku perintahkan kamu satu perkara, maka kerjakanlah menurut kemampuan kamu, dan jika aku melarang kamu dari satu perkara, maka jauhilah ia. Mereka berkata dalam hadis telah disebutkan keterangan yang mengindikasikan bahawa wisal termasuk kekhususan Nabi. Okey, ini ketiga, poin ketiga pula. Okey, poin yang ketiga iaitu wisal ini hanyalah khas untuk Nabi SAW. Poin yang pertama, Nabi larang. Bila Nabi larang, benda itu haram. Yang kedua, yang Nabi buat dengan sahabat itu adalah sebagai pengajaran. Poin yang ketiga yang kita baca sekarang adalah Nabi puasa wisal itu adalah khusus untuk Nabi sahaja. Puasa wisal khas untuk Nabi sahaja. Seorang balik, puasa wisal khas untuk Nabi SAW sahaja. Beliau SAW bersabda, sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian. Itu poinnya. Sekiranya puasa itu boleh bagi mereka, tentu tidak menjadi kekhususan baginya. Mereka melanjutkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim,
Dan hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila malam telah datang dari sini, maksudnya telah malam dah sampai lah, dan siang telah pergi dari sini ke barat, serta matahari telah terbenam, maka orang berpuasa telah berbuka. Senada dengan As-Sahihain dalam hadis Abdullah bin Abi Aufa. Mereka berkata pula, seorang yang berpuasa dianggap telah berbuka secara hukum, dengan sebab masuknya waktu berbuka meski ia sendiri belum berbuka. Faham tak? Sebenarnya puasa tu dah habis lah. Bila dah waktu maghrib, puasa tu dah habis lah. Walaupun dia tak makan, dia dah buka lah. Kira puasa tu dah habis, dah tak ada puasa dah. Kan kita kata puasa itu menahan diri pada makan dan minum daripada subuh sampai maghrib. Jadi kalau maghrib dah habis lah waktu dia, dia tak ada lagi dah. Itu maksudnya. Perkara ini menghalangi adanya wisal secara syar'i. Dan mereka berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, umatku akan sentiasa di atas fitrah, atau umatku sentiasa dalam kebaikan, ma'ajalul fitrah, selagi mereka menyegerakan berbuku. Datang pula hadis-hadis Nabi SAW yang menggalakkan para sahabat, menggalakkan kita berbuka awal. Berbuka awal maksudnya apa? Segera maksudnya apa? Maksudnya dah masuk waktu terus makan. Bukan masuk waktu baru nak siap, bukan. Ni bukan makan cepat, maksudnya terus berbuka. Dalam kitab-kitab As-Sunnah disebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, agama sentiasa dalam keadaan menang selama manusia menyegerakan berbuka. Semuanya Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya, suka melewatkannya. Maksudnya kita asal dalam Nabi SAW bahawa Allah SWT berfirman, hamba-Ku yang paling aku sukai, yang paling segera di antara mereka berbuka puasa. Apa hadis lemah? Riwayat ini berkonsekuensi makruh, tidak disukai mengakhirkan berbuka puasa. Lalu bagaimana dengan meninggalkannya? Kemudian bila perbuatan itu makruh dan tidak dapat dikatakan sebagai ibadah. Mana boleh ibadah dengan ada benci? So darjat minimum suatu ibadah adalah mustahab, disukai. Dah, ini pendapat yang kita pegang. Wallahu a'lam. Di sini pendapat yang rajih. Ini pendapat yang paling kuat. Ada pendapat yang ketiga, ini pendapat Ibn Qayyim. Merupakan pendapat paling moderate, dia kata, bahawa wisal diperbolehkan dari waktu sahur hingga waktu sahur yang berikutnya. Pendapat inilah yang akurat diambil dari Imam Ahmad dan Ishaq, dan dasarnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, janganlah kalian wisal menyambung puasa. Barang siapa di antara kamu hendak wisal, maka lakukanlah hingga waktu sahur. Maksudnya sahur ke sahur. Sahur makan lah. Makan sekali lah, sahur ke sahur. Maksudnya waktu buka tak makan. 24 hours lah, kita boleh kata 24 jam belum puasa. Flat lah. Kita memang flat lah. Kita bukan flat lah, B flat lah. Masa betul-betul mas. Wallahu alam. Ini sekadar boleh. Bagi saya pendapat ni hanyalah boleh. Afdal tak syak lagi, afdal buka puasa. Afdal buka puasa awal. Tapi kalau kata nak juga, nak buat wisal, nak juga, maka boleh sambung sampai sahur. Inilah wisal paling baik dan mudah bagi orang berpuasa. Rukannya sama seperti makan malam, hanya saja waktunya diakhirkan. Orang berpuasa dalam sehari semalam melakukan satu kali makan. Jika makan ini dilakukan di waktu sahur, maka berarti dipindahkan dari awal malam ke akhirnya. Wallahu alam bissawab. Kita bukan wisal lah, kita makan yang wisal lah. Lepas berbuka tu makan yang wisal, bukan puasa wisal. Bukan puasa tu dessert, lepas tu more, malam tu sahur lagi. Tu pre sahur ada. Ada sahur, ada pre sahur, ada sahur ada. Masya Allah. Faham tak bab wisal ni? Ya? Wallahu a'lam. Berhari-hari. Berhari-hari.
Berhari-hari Nabi wisal. Dan riwayat tadi kan 3 hari Nabi wisal tu, sampai tak larat. Sampai orang semua, sahabat semua tak larat. Maksudnya Nabi boleh puasa 3 hari turut tak buka. Masya Allah. Okay. Ya. Sahur. Sahur pun tak, puasa je. Ini khas untuk Nabi SAW. Untuk kita tak boleh, kita kena sahur. Paling kurang kena sahur. Sebab Nabi SAW kata puasa Yahudi tak sahur. Puasa Yahudi tak sahur. Nabi kata maksimum pun sampai sahur saja. Ya. Berapa jam? Boleh try nanti bulan puasa, insyaAllah. Okey, masuk Ramadan pula. Macam mana kita nak memastikan, nak tahu dah masuknya Ramadan? Masuk Ramadan macam mana? Macam mana tahu masuk Ramadan? Bila ada orang tua duduk atas kerusi tu. Betul tak? Penetapan masuknya Ramadan, termasuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam adalah tidak masuk dalam puasa Ramadan kecuali setelah melihat hilal. Hilal maksudnya apa? Anak bulan. Secara meyakinkan atau berdasarkan persaksian seorang saksi. Untuk masuk bulan Ramadan, 1 saksi cukup. Untuk masuk hari raya, 2 saksi. Sebagaimana beliau SAW berpuasa berdasarkan persaksian Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kita baca hadis bawah tu. Hadis riwayat Abu Daud, Kitabus Shaum, bab syahadatul wahid, bab kesaksian seorang saja. Ad-Darqutni dari Ibnu Umar, ia berkata, orang ramai berusaha melihat hilal, aku berkhabarkan kepada Nabi SAW bahawa aku telah melihatnya. Maka beliau SAW berpuasa kerananya dan memerintahkan orang ramai agar berpuasa. Bila datang seorang Muslim yang diyakini agamanya, maka dia datang, dia kata saya nampak hilal, walaupun semua tak nampak, maka dia boleh masuk Ramadan. Sebab itulah kat Malaysia dia buat praktik tu kan, dia buat banyak tempat tengok anak bulan kan. Kenapa dia buat banyak-banyak tempat? Supaya kalau tempat lain tak nampak, seorang nampak, kita nampak juga. Okay. Dan suatu kali beliau SAW berpuasa kerana persaksian seorang Arab Badui, seorang Muslim cukup. Dengar bawah dia, hadis dia cantik hadis dia. Ibnu Abbas, ada riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah dari As-Samak dan Ikrimah dari Ibnu Abbas bahawa beliau berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya aku telah melihat hilal. Arab Badui kata, aku dapat hilal. Nabi tanya, engkau ni Islam ke? Engkau mengucap tak asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Ya. Beliau bersabda, wahai Bilal, umumkan pada manusia untuk berpuasa esok. Asalkan ada seorang Muslim, okey dah. Nampak anak bulan. Sekarang ni lagi bagus, bukan sekat Muslim, mufti-mufti yang pergi tengok kan, betul tak? Mufti-mufti di atas bukit tengok anak bulan. Maksudnya bagus lah. Alhamdulillah, bagi nak yakin adanya anak bulan. Itu praktik yang bagus. Walaupun kita dah ada kalender tak? Kalender kuda dah beritahu dah bila nak puasa. Dah tahu dah Khamis minggu depan puasa. Kalender kuda dah beritahu awal-awal. Tapi kita tengok juga anak bulan. Kita ada 2, satu ar-ru'yah, satu hisab. Satu hisab yang dia pakai dengan pakai satelit, kiraan apa semua ni. Pada awal Islam dulu tak apa setuju dengan pakaian ni, benda ni. Sekarang banyak ulama' dalam bincang boleh pakai. Tapi masih lagi kalau boleh, walaupun pakai benda tu juga, buat juga ru'yah. Kerana itu yang asalnya. Asalnya ru'yah. Sebab apa? Zaman Nabi SAW, Nabi kata, nahnu ummatun ummiyah. Nahnu ummatun ummiyah, la naktub wa la nahsub. Kami umat yang ummi, iaitu orang yang buta huruf. Kami ni tak pandai menulis, dan kami juga tak pandai kira-kira bintang macam orang Rom dan juga orang Yunani dan lain-lain. Jadi mereka berdasarkan ru'yah saja. Dan atas bulan tengok, nampak, ambil atas bukit ke mana tempat tinggi, nampak anak bulan, dah khalas, besok puasa. Tak nampak, lusa puasa. Itu sebenarnya kaedah senang sebenarnya. Sebenarnya kaedah dia tak payah nak perlu pakai teropong-teropong, tak payah. Tapi nak pasti nak pakai teropong, letaklah, pakailah, tak salah. Dan kita tengok naik atas bukit mana tidak akhir sehingga duduk di atas, nampak, boleh, besok boleh puasa. Tapi sekarang ni waliul amri dah ambil
dah ambil apa? Peranan untuk tengok anak bulan lah, kita biar mereka tengok lah. Kalau kita tengok, tengok jugalah. Tapi kalau katakanlah kita nampak, semua mufti tak nampak, macam mana? Macam mana buat? Macam mana tu? Syabab. Puasa ke tak puasa? Yelah, kita nampak, kita seorang. Saya kata saya nampak, bagi tahu saya nampak. Kau siapa ni? Semua mufti-mufti tak nampak. Nak kena puasa ke tak puasa? Kena ikut pemerintah. Yes. Kita buat puasa bersama pemerintah, berbuka bersama pemerintah. Sebab dia apa yang declare. Okay. Ada pendapat yang kedua, kata puasa juga, tapi puasa diam-diam, jangan bagi tahu orang lain. Wallahu alam, saya lebih cenderung pada pendapat yang pertama, puasa bersama pemerintah. Mungkin kita silap tengok. Wallahu alam bisawab. Kalau pemerintah yang silap, itu dia tanggung sendiri. Kita bersama, Nabi kata sumu yauma tasumun wa tuftiru yauma yuftirun. Puasalah kamu pada hari mereka kamu semua berpuasa, dan berbukalah kamu pada hari semua berbuka. Maksudnya kena puasa sama-sama, raya sama-sama. Itu yang terbaik. Beliau SAW berpedoman pada berita keduanya tanpa mengharuskan mereka mengucapkan lafaz yang menunjukkan persaksian. Tak boleh kata demi Allah aku telah nampak, tak perlu. Nampak tak? Nampak dah, jalan contohnya. Jika hal itu dianggap sebagai berita, maka beliau SAW dengan berita satu orang dalam menetapkan maksudnya Ramadan. Sedangkan bila hal itu dianggap sebagai persaksian, maka beliau SAW tidak mengharuskan saksi mengucapkan lafaz yang menunjukkan persaksian. Jika beliau SAW tidak melihat hilal dan tidak ada pula yang bersaksi telah melihatnya, maka beliau mencukupkan mencukupkan Sya'ban 30 hari. Hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Tengok anak bulan, kalau nampak berpuasalah, kalau tak nampak cukupkan Sya'ban itu 30 hari. Kalau kata kalau Malaysia ni, negara kita sekarang banyak awan. Negara kita awan tebal apa semua, tak nampak, cukupkanlah 30 hari Sya'ban. Tapi kuda dah bagi tahu dah hari habis kan. Kalender kuda. Kita puasa Sya'ban tahun ni 30 hari ke 29 bulan Sya'ban 30. Dia dah kira awal-awal dah anggap tak nampak dah. Hebat kalender kuda ni. Tepat. Jika hukum puasa pada saat hilal tidak nampak kerana cuaca mendung, apa hukum kalau kita puasa pada saat hilal tidak nampak kerana cuaca mendung? Maksudnya kita puasa pada katakan tak nampak besok boleh puasa tak? Kalau mazhab Syafi'i kan tak boleh. Sebab itu adalah hari syak, hari haram kan. Mari kita baca perbincangan. Sini ada perbincangan rupanya. Jika pada malam ke-30 hilal tidak dapat dilihat kerana terhalang mendung atau awan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mencukupkan jumlah bulan Sya'ban 30 hari. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memulai puasa bila terjadi mendung dan tidak juga memerintahkan orang berpuasa. Bahkan beliau memerintahkan menyempurnakan jumlah bulan Sya'ban 30 hari jika terjadi mendung. Beliau SAW melakukan seperti itu, dan inilah perbuatannya, inilah perintahnya, dan tidak bertentangan dengan sabdanya, fa'in humma alaikum faqduru. Jika mendung atas kalian, maka tetapkanlah atasnya. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Lafaz al-qadar menetapkan di sini adalah perhitungan yang ditetapkan. Apa perhitungan ditetapkan? Sebab apa kan Nabi kata bulan dalam Islam ni 29 dengan 30 saja. Jadi 29 ditetapkan bagi kita satu bulan tu hanyalah 30 hari, tak lebih daripada 30 hari. Tak ada 31 hari. Macam bulan kafir kan, ada 31. Dan maksudnya adalah menyempurnakan seperti sabdanya, sempurnakanlah hitungan. Faqdir maksudnya sempurnakan. Sedangkan maksud menyempurnakan hitungan adalah mencukupkan, menggenapkan hari pada bulan tersebut menjadi 30 hari jika hilal tidak nampak kerana cuaca mendung. Seperti sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang dikutip oleh Imam Bukhari, fa'akmilul al-iddah,
maka sempurnakanlah jumlah hari Sya'ban. Rasulullah SAW bersabda pula, la tasumu hatta tarau wa la tuftiru hatta tarau fa in ghumma alaikum fakmilul iddah. Janganlah kalian puasa hingga melihatnya, dan jangan berhenti puasa hingga melihatnya. Maksudnya melihat ania tu apa? Anak bulan lah. Jika mendung atas kalian, maka sempurnakanlah hitungan. Adapun yang diperintah dicukupkan jumlah harinya adalah bulan yang di dalamnya terjadi mendung, iaitu ketika hendak memulai puasa dan saat akan menyelesaikan puasa. Sama juga dah akhir Ramadan, 29 Ramadan, malam 30, tengok anak bulan. Kalau tak nampak lagi anak bulan, maka cukup kalau puasa Ramadan tu 30 hari. Tapi biasanya kalender kuda tepat. Lebih tegas lagi daripada ini sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, asy-syahra 29 fala tasumu hatta tarawh fa in ghumma alaikum fa akmilul iddah. Bulan 29, maka janganlah kamu berpuasa hingga melihatnya. Jika mendung atas kalian, maka cukupkanlah jumlahnya. Jelas. Hadis ini menjelaskan tentang awal bulan Ramadan dari segi lafaz dan menjelaskan akhir bulan dari segi maknanya. Maka tidak boleh mengesampingkan indikasi lafaznya dan menerima indikasi maknanya. Beliau SAW bersabda pula, asy-syahru 30 wasy-syahru 29 fa in umma alaikum fa'uddu 30. Bulan 30 hari dan bulan 29 hari. Ini jelas Jika mendung atas kalian, maka hitunglah 30 hari. Beliau bersabda lagi SAW, la tasumu qabla Ramadan. Ini larangan puasa sehari dua sebelum Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in halat dunahu ghamamata fa akmilu 30. Janganlah kalian puasa sebelum Ramadan. Larangan puasa. Berpuasalah jika melihatnya, dan berhentilah puasa jika melihatnya. Jika ia terhalang melindung, maka cukupkanlah 30. Hadis juga lain, la taqaddamu asy-syahra hatta taru hilal. Dan kalian mendahului bulan hingga melihat hilal. Maksud kamu mendahului bulan Ramadan dan kamu puasa awal-awal, tak boleh. Kalau kita ada hari haram. Hari haram tu yang tu hari Syak. Hari Syak ni iaitu pada hari sehari sebelum Ramadan tu. Aisyah radhiyallahu anhu berkata biasanya Rasulullah memperhatikannya dengan baik, memperhatikan dengan baik hilal Sya'ban melebihi perhatiannya kepada hilal bulan-bulan yang lain. Macam kita juga kan, bulan lain mana sibuk nak tengok anak bulan, dah tengok bulan tu. Anak bulan Safar mana ada sibuk pun. Masuk Safar dah. Okay. Tapi bulan Ramadan ria-ria tengok kan. Betul lah macam Nabi buat lah. Kalau kata kenapa kita dah sibuk Ramadan, bulan lain tak tengok. Sebab memang Nabi macam tu. Nabi berikan perhatian yang lebih pada bulan Sya'ban berbanding dengan bulan yang lain. Kemudian beliau berpuasa jika melihatnya, dan jika hilal tidak tampak kerana mendung, maka beliau menghitung Sya'ban 30 hari kerana beliau berpuasa. Ini sahih oleh Darqutni dan Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, berpuasalah kerana melihatnya. Jika mendung atas kalian, maka tetapkanlah 30. Beliau bersabda, janganlah kalian puasa hingga melihatnya, jangan kalian berhenti puasa hingga melihatnya. Jika mendung atas kalian, maka tetapkanlah untuknya. Beliau bersabda, la taqaddam Ramadan, jangan mendung Ramadan. Dan bila kamu dapat dalam bawah ni pula ada sebut seharian 2 hari. La taqaddamu baina Ramadan bi yaumin aw yaumain. Nampak? Jangan dalui puasa Ramadan sehari dan 2 hari. Maka tak boleh, 29 tak boleh, 30 pun tak boleh. Illa rajulan kana yasumu siyaman falyasumhu. Melainkan orang biasa melakukan ataupun orang nak qada puasa. Orang perempuan biasanya last minute, satu hari ni, last day ni, satu hari ni puasa juga, walaupun 29 Sya'ban. Ya, boleh untuk orang yang nak qada. Adapun nak puasa sunat tak boleh, tak dibenarkan. Dalil yang menunjukkan bahawa saat cuaca mendung masuk dalam larangan ini adalah hadis Ibnu Abbas yang disebut kepada Nabi SAW. Janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadan, berpuasalah kerana melihatnya, dan berhentilah puasa kerana melihatnya jika ia terhalang oleh awan. Macam kita, negara kita awan tebal, maka cukupkanlah 30 hari. Hadis sangat tegas menyatakan bahawa puasa pada saat hilal tidak tampak kerana cuaca mendung dan tidak menyempurnakan jumlah Sya'ban 30 hari adalah termasuk berpuasa sebelum Ramadan. Beliau berkata, janganlah kalian mendahului sebulan kecuali kalian melihat hilal, atau kalian menyempurnakan jumlah. Jangan kalian berhenti berpuasa hingga kalian melihat hilal, atau kalian menyempurnakan jumlahnya. Faham tak ni?
Panjang. Namun kat sini ada perbincangan pada muka surat 216 ni, ada perbincangan nanti berkenaan dengan ada orang yang puasa juga. Ada sebagian salaf berpuasa juga pada hari sebelum Ramadan. Hari Syak. Bukan. Puasa Ramadan. Bukan puasa sunat. Kan Nabi kata macam ni, janganlah kalau tak nampak awan, maka kamu sempurnakan Syaban tu 30 hari. Nanti kita akan jumpa sebagian daripada salaf masuk, dia tak nampak Ramadan, dia tak nampak bulan Ramadan, tak nampak bulan, tapi tetap juga dia berpuasa Ramadan, dia start besok. Dia tak anggap itu 30 Syaban. Dia anggap juga itu masuk Ramadan. Dia sampai 29 Syaban, the next day tu dikira satu Ramadan. Walaupun tak nampak anak bulan. Perbincangan ni panjang. Saya dah tak larat, sorry, saya dah nak habis Ini Dr. Hafiz, sorry dah tak habis Saya nak stop sekarang. Saya nak habiskan kelas sekarang, boleh tak? Kalau dah, sorry dah. Dah simpan untuk kelas kedua pula. Sebab ini saya kena ganti Ustaz Azhari. So, minta maaf minta maaf banyak. Barakallahu fikum. Dan perbincangan tu panjang dan menarik. Dan saya tak nak cerita lain laju, tak best. Tajuk dan menarik sebab jadi kita jumpa minggu depan lah. Puasa kan, minggu depan Khamis. Kalender kuda telah menetapkan bahawa kita. Kenapa saya selalu sebut kalender kuda kan? Sebab kadang-kadang kita ni ikut kalender kuda lebih daripada ikut Nabi SAW. Itu masalahnya. Kita ikut kalender kuda lebih daripada ikut Nabi SAW. Confirm dah kita ikut kalender kuda. Lepas tu setakat ni saya tak pernah tengok lagi kalender kuda silap. Sama ada kita sengaja nak ikut kalender kuda ataupun wallahu a'lam bissawab. Kalau kita sengaja ikut kalender kuda, tak ikut sunnah Nabi SAW, bagi siapa yang menetapkan tu dia berdosa. Boleh minta maaf. Tak. Betul, ada waktu yang kita semua dah puasa, ada satu negeri tak puasa. Betul je. Terlepas kan? Semua negeri puasa, kita satu tak puasa. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sebab kita ikut kuda. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum.